Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh hos anda. Hari ini saya akan menceritakan tentang sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Pada 19 Februari 2023, hari Ahad, jam 12.30 hari, saya dan Puan Ita telah pergi ke Tanah Perkuburan Islam Banggol di Kota Baru, Kelantan untuk menziarah satu pondok makam berbumbung yang dikatakan makam paduka Cik Siti Wan Kembang. Dakwaan ini amat menarik kerana rujukan di Wikipedia mencatatkan di mana buku detik-detik sejarah Kelantan menceritakan Cik Siti Wan Kembang telah membawa diri ke Gunung Ayam untuk beribadat, menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah, dan kisah hidupnya tidak lagi diketahui selepas itu. Oleh sebab itu, saya digerakkan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menziarah makam tersebut untuk mendapatkan kebenarannya. Saya telah lama nantikan ziarah ke makam tersebut dan Allah telah kabulkannya pada ketika ini. Alhamdulillah. Setibanya saya ke kawasan Tanah Perkuburan Islam Banggol ini, saya tidak sangka tanah perkuburan ini sangat luas dan memanjang. Sekiranya kubur-kubur di sini tidak bertanda, sudah pasti amat sukar untuk mencari sesuatu makam. Saya memberhentikan kenderaan di depan sebuah kedai makan yang pada waktu itu ditutup. Dengan adanya kawasan meletak kenderaan di sini, saya rasa selamat tanpa menyusahkan pengguna jalan raya yang lain. Kemudian saya dan Puan Ita masuk ke kawasan tanah perkuburan ini dengan berjalan kaki dan berpandukan Google Map untuk menentukan arah kedudukan makam Cik Siti Wan Kembang. Assalamualaikum. Bismillah. Bersiap dulu. Head southwest. Kat tengah sana. Sana tu tak? Nak bawa pokok tu kan? Bukan? Tahu. Turn right. Ke belakang sana. Yang menariknya, apabila saya melalui kawasan tanah perkuburan ini, terdapat bunyi seperti gangguan audio pada mic video saya. Oh, sana tu. Depan sana tu. Ini menandakan
ada unsur tenaga di kawasan ini yang berdekatan dengan saya dan Puan Ita yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Dengan kata lain, kehadiran kami sebenarnya disambut baik di kalangan ahli-ahli kubur di sini kerana niat dan hati yang baik. Mereka sangat mengalu-alukan kedatangan kami di sini untuk menziarah makam Cik Siti Wan Kembang. Alhamdulillah. Cuaca pada waktu ini teramat panas sehingga saya terpaksa memakai topi dan Puan Ita memakai payung bagi mengelakkan dari sakit akibat terdedah terlalu lama kepada panas terik matahari. Kebun hijau kuning kan? Apabila kami tiba di kawasan yang dikatakan makam Cik Siti Wan Kembang, tidak semena-mena kawasan itu menjadi redup, sedangkan kawasan lain di tanah perkuburan ini panas terik. Subhanallah. Ini satu petunjuk yang baik di mana dakwaan yang mengatakan makam tersebut adalah makam Cik Siti Wan Kembang ada kebenarannya. Allah menyampaikan isyarat tersebut melalui alam seperti awan yang melindungi sesebuah makam insan yang mulia dari panas matahari. Seperti sini je redup. Ni kak, ni makamnya. Alhamdulillah lah jumpa. Mana kuburnya ni? Bismillah. Alhamdulillah dah jumpa dah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ada Fatihah lah, kita ada kat Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dalam. Assalamualaikum. Nisan ini dibalut dengan kain kuning sebagai tanda ini adalah makam sultan atau raja yang memerintah satu ketika dulu. Kami tidak dapat lihat bentuk nisannya yang sebenar, tetapi berdasarkan rujukan di internet, nisannya berbentuk seperti ini. Bentuk nisan pipih ini biasanya digunakan di kubur yang biasanya pemilik kubur tersebut adalah perempuan. Dalam pondok makam ini terdapat 5 makam lagi selain makam Cik Siti Wan Kembang. Terdapat satu makam yang tidak menghadap ke kiblat seperti makam-makam yang lain. Ini menimbulkan persoalan. Untuk pengetahuan semua, makam ini adalah makam sebenar Cik Siti Wan Kembang yang pernah memerintah Kelantan, di mana
dalam jurnal Al-Tamadun mengatakan dari 1615 sehingga 1677. Semasa pemerintahannya, terdapat 3 pusat pentadbiran, iaitu bermula dari Gunung Cintawangsa di Hulu Kelantan, kemudian beralih ke Kota Tegayung dan Kota Jelasin di Kota Mahligai. Kajian mendapati bahawa zaman pemerintahan yang paling cemerlang ialah zaman pemerintahan Cik Siti Wan Kembang dari 1615 sehingga 1677 kerana tiada pergolakan politik berlaku serta kehidupan rakyat aman dan tenteram disebabkan perkembangan ekonomi yang pesat. Tambahan pula, pada zaman ini, Kelantan menjadi bertambah masyhur sebagai pusat perdagangan. Di atas kemasyhuran tersebut, menyebabkan Kelantan banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari dalam dan luar negeri, termasuk juga orang-orang Arab yang menggelarkan Cik Wan Kembang dengan panggilan Paduka Cik Siti. Ada yang berpendapat bahawa Kota Tegayung terletak di taman serendah sekebun bunga. Namun, itu bukanlah tempat pusat pemerintahannya, tetapi di kawasan lain. Taman serendah sekebun bunga hanya kawasan permainan atau kawasan rekreasi untuk Cik Siti Wan Kembang dan anak angkatnya, Puteri Saadong sahaja. Apa? Kepuk yang Tuhan siap pasang. Yang ni kau tengok. Merujuk pada makam lain yang terdapat dalam pondok makam ini, sebenarnya makam ini adalah makam seorang lelaki yang datang dari tanah Arab untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam di negeri Kelantan. Dengan takdir Allah, beliau berkahwin dengan Cik Siti Wan Kembang dan dikurniakan 2 orang anak, tetapi mangkat di usia muda sebelum mereka sempat berkahwin. Salah seorang anaknya mangkat selepas dilahirkan. Sebab itu, ada nisan kecil di sini. Makam di sebelah Cik Siti Wan Kembang ini pula adalah kubur dayang atau pembantunya. Makam yang tidak menghadap kiblat ini pula sebenarnya adalah kubur haiwan peliharaan Cik Siti Wan Kembang, iaitu seekor kijang yang baginda perolehi dari pemberian rakyatnya yang tinggal di Gunung Ayam. Gambar kijang ini telah diterap di atas wang emas dengan perbelanjaan negeri dan kemudiannya diabadikan pula sebagai sebahagian daripada lambang kebesaran negeri Kelantan yang berkekalan hingga ke hari ini. Berdasarkan manuskrip sejarah negeri Kelantan yang ditulis oleh Abdullah bin Haji Wansa Patani dari jurnal Al-Tamadun, Cik Siti Wan Kembang berasal dari keturunan Sultan Mansur Shah yang berketurunan Raja Julan Shah, pemerintah negeri Perak. Sultan Mansur hanya sempat memerintah selama 6 bulan sahaja dan selepas itu baginda telah mangkat pada 1532 setelah jatuh sakit. Maka puteranya yang sulung iaitu Raja Gombak telah menjadi pengganti. Apabila Raja Gombak telah jatuh sakit dan meninggal dunia, tahta pemerintahan telah digantikan dengan cucu saudaranya iaitu Raja Ahmad. Raja Ahmad pada ketika itu berumur 10 tahun, telah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Kelantan pada tahun 1584 Masihi, menggantikan almarhum Raja Gombak. Oleh kerana baginda masih kecil, teraju pemerintahan telah dijalankan oleh para pembesar negeri. Apabila Raja Ahmad telah dewasa,
dan berkahwin dengan anak bongsu Nara Diraja, anak salah seorang pembesarnya, iaitu Cik Banon. Baginda telah memperolehi seorang cahaya mata, iaitu seorang puteri yang dinamakan Cik Wan Kembang, iaitu Cik Siti Wan Kembang. Raja Ahmad telah mangkat semasa Cik Wan Kembang berusia 4 tahun. Pada tahun 1615 Masihi, Cik Wan Kembang telah ditabalkan sebagai pemerintah negeri Kelantan. Cik Wan Kembang telah bersemayam di Gunung Cintawangsa di Ulu Kelantan. Lokasi ini dipilih disebabkan tempat tersebut selamat daripada gangguan pihak luar, terutama dari pihak Siam yang dianggap paling berkuasa ketika itu. Gunung ini sekarang dikenali dengan nama Gunung Ayam dalam jajahan Kuala Krai, Kelantan. Kemungkinan kemangkatan Cik Siti Wan Kembang tidak diketahui ramai atas faktor keselamatan negeri Kelantan yang bimbangkan Siam akan menyerang Kelantan apabila mengetahui kemangkatannya. Kesimpulannya, zaman pemerintahan Cik Siti Wan Kembang telah menyaksikan perkembangan yang pesat dari sudut ekonomi, iaitu pertanian, penternakan dan perdagangan yang telah memasyhurkan lagi nama Kelantan. Baginda telah memerintah negeri Kelantan dengan aman, adil dan saksama. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Itu saja video untuk kali ini. Jumpa lagi pada video akan datang yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.